Assalamualaikum guys, welcome back. Aku rasa menyesal sebenarnya bila kata aku petik nama Siti Kasim dekat dalam video aku sebelum ni, yang mana kita duk sembang pasal filem Mentega Terbang. Kalau semalam aku share dengan korang video pasal Siti Kasim ni meluahkan pandangan dia pasal penguatkuasaan undang-undang berkenaan dengan pemakaian patuh syariah ataupun menutup aurat yang dah pun dilaksanakan oleh Kerajaan Terengganu. Hari ni pula, actually semalam lah, aku dapat tag daripada sahabat-sahabat kita yang kongsi aku video pandangan daripada Siti Kasim pasal filem Mentega Terbang. Loh, dia nak masuk juga. I don't want peace. I want problems always. Tapi benda ni tak terkejut lah. Of course, bila kata ada benda-benda yang liberal macam ni, macam aku cakap, muncullah muka dia. Anyway, dekat dalam akaun TikTok milik Siti Kasim ni, Siti Kasim berkongsi satu video yang mana dekat dalam tu dia explain lah apa yang dia faham pasal filem Mentega Mentega Terbang. Hey, no, please. Dan kalau kata Siti Kasim ni, dia ada kongsi apa-apa video ataupun berkongsi pandangan dia, aku akan sentiasa cuba untuk buka hati aku dan juga cuba faham apa yang nak disampaikan oleh Siti Kasim, walaupun kadang-kadang tu apa yang dia duk cakap tu macam nonsense. Tapi pada aku tetap juga hormat Siti Kasim ni sebab pada aku dia seorang yang bijak dan juga kadang-kadang adalah pandangan dia tu yang logik. Cuma itulah kadang-kadang kita kena faham juga yang logik ni tak semestinya kena pada tempat. Anyway, dekat dalam video tu Siti Kasim bagi tahulah yang dia faham apa yang cuba disampaikan oleh tim Mentega Terbang dan dia sokong ideologi ataupun isi-isi yang ada dekat dalam filem tu. So saya pun tengoklah filem Mentega Terbang. Apa yang kecoh sangat ni kan? Yang sebenarnya saya rasa ramai orang miss the point. The point of this film, pada saya lah, ini pendapat saya lah ya, tentang seorang anak yang mana masih muda lagi di sekolah. Dan dia akan kehilangan ibu dia ya, yang amat dia sayangi lah. Jadi dalam kesedihan dia untuk tak mau kehilangan mak dia tu, dia mencari satu jawapan ya. Ya? Macam mana nak meneruskan hubungan dia dengan mak dia tu selepas mak dia matilah. So jawapan dia cuba cari jawapan melalui agama. Okay? So dia dengar sampai dia cadangkan pada mak dia untuk tukar agama kepada Buddhism atau Hinduism sebab mereka percaya kepada incarnation. So this is really the message of the story. Dan apabila dia mendapat seorang, dia dapat ibu bapa yang begitu understanding dan bapa dia juga encourage dia untuk mencari jawapan sendiri. Itu adalah satu, that's the way actually. You want to make a person feels that decision is in their own hands, not by authorities, not by orang agama. Di akhir filem itu menunjukkan dia believe Islam is for her. You tengok negara barat ramai orang embrace masuk Islam. Kenapa tu? Adakah melalui paksaan, melalui kontrol cara kita untuk berfikir semua? I don't think so. You tengok negara-negara so-called Muslim, ramai yang bergaduh, rebel, lawan authority. Kenapa tu? Cuba kita guna otak kita sikit. Kalau kamu betul-betul sayang Islam, kamu akan cuba menggalakkan kita punya kerajaan untuk menyebarkan Islam secara ramah. Bukan secara itu, secara paksa menggunakan undang-undang. That's not the way forward. So this is what I see. The message of the film is actually very good. Well done, producers. Okey, sekejap. Aku nak tanya, ada tak sesiapa dekat Malaysia ni yang paksa nenek untuk berhijab? Ada tak sesiapa yang suruh nenek untuk diam bila kata nenek ada banyak soalan-soalan yang ditanya dekat audience, dekat netizen dan juga dekat pihak berkuasa? Ada tak autoriti dekat Malaysia ni yang angkut nenek, bawa masuk kat dalam bila kata nenek terlalu lantang bersuara? Cuba jawab soalan-soalan tu. Duk kata negara Islam paksa-paksa kan? Cuba explain. Kita sekarang ni berada kat dalam negara Islam ni. Tak cukup bebas lagi ke dekat Malaysia ni sampaikan nenek boleh lontarkan pandangan? Tak cukup ramah lagi ke kerajaan Malaysia ni? Bukan apa, nenek banyak sangat tengok CNN, lepas tu termakan pula umpan daripada negara barat yang sentiasa nak portraykan kami masyarakat Islam ni sebagai orang yang jahat, heartless dan juga suka memaksa. Nasihat aku pada nenek, banyakkanlah mengembara pergi dekat negara-negara Islam yang ada dekat dunia ni. Janganlah asyik pergi dekat negara yang berbumbungkan liberal. Ke nenek kena stay kat Malaysia ni sebabnya tak boleh keluar negara sebab tak bayar duit PTPTN? Kejap.
Waktu zaman arwah On Jaafar, mana ada PTPTN, betul tak? Okey, tak apa. Pada aku, itu pandangan Siti Kasim dan juga apa yang dia faham pasal filem tu. Cumanya kalau tanya aku sekarang ni, aku akan cakap Siti Kasim sebenarnya dia tak cukup teliti lagi bila tengok filem Mentega Terbang ni. Dan disebabkan tu aku terfikir juga macam mana dia boleh handle kes dekat mahkamah kalau kata dia tak teliti sangat dengan bukti-bukti ataupun kesan-kesan yang ada dekat dalam sesuatu subjek tu. Kenapa aku cakap macam tu? Sebabnya dekat dalam filem Mentega Terbang ni, apa yang aku nampak, Aisyah yang jadi watak utama dekat dalam filem ni, dia bukanlah pilih Islam, tapi akhir cerita dia pilih Buddhism. Ini aku explain berdasarkan Easter eggs yang kita boleh tengok sendiri dekat dalam filem ni. Ada beberapa indikator yang kalau nenek ni dia pakai logik yang ditambah pula dengan ilmu pengetahuan, lepas tu tambah lagi pula dengan terbuka hati untuk look deeper into subject, InsyaAllah nenek akan nampak. Okey, yang pertama sekali aku nak bagi korang petunjuk yang ada dekat dalam filem ni. Bila kata bapa si Aisyah ni dok benarkan anak dia untuk pilih agama yang bersesuaian dengan hati dia. If there is any other religion that speaks to you more than Islam, and if you feel that you want to convert, go ahead, sayang. I mean this. Kita dapat tengok the next scene tu, si Aisyah tu dia ada pergi dekat masjid. So dekat masjid tu masa awal-awal tu kita nampak macam oh Alhamdulillah sejuk hati bila kata tengok dia pakai tudung semua kan. Tapi bila dia masuk dekat dalam tu, dia duduk, dia termenung, lepas tu dia buka tudung dia dan dia letak dekat lantai. Dan kalau kita tengok environment tu, kita automatik dapat tahu yang itu ialah dekat dalam sebuah masjid. Jadi dekat situ dia bagi simbolik yang dia asalnya Islam dan dia datang untuk serahkan keislaman dia tu dekat surau tu. Simbolik dia lah. Maksudnya sekarang ni okay, I nak tukar ke kepercayaan lain. So sekarang ni I give back my faith, my belief dekat Islam. Okay, lepas tu kita move pergi dekat satu scene lagi yang mana dekat situ kita dapat tengok Abah dan juga Aisyah ni pergi dekat kubur mak dia. Yang mana dekat situ kita dah dapat nampak dah Aisyah dia tak pakai tudung dah. Logik dan juga adab dan juga tertib bila kata kita pergi ke kubur untuk wanita kena menutup aurat, kena pakai bersopan, kena patuh syariah. Ya, nenek. Tapi itu bukanlah apa yang dibuat oleh Aisyah, yang mana itu memang standard practice bagi sebahagian non-Muslim yang hanya berpakaian sopan bila pergi dekat kubur dan tak semestinya diorang pakai shawl. Pada diorang pakai sopan cukup dah masuk dekat dalam kubur. Masuk kat dalam kubur pula, pergi melawat kubur. Dan lepas tu dekat hujung scene tu kita dapat nampak yang Aisyah ni ternampak rama-rama dekat atas batu nisan mak dia dan lepas tu dia macam happy, dia macam senyum gila kan. So itu dia bagi petunjuk pasal sebelum tu mak dia dengan si Aisyah ni diorang ada sembang-sembang dan Aisyah dia cakap dekat mak dia pasal reincarnation, maksudnya hidup semula menjadi makhluk yang lain. So diorang ada sembang lah pasal mak dia jadi rama-rama. You know, I think I might be a plant in my past life. Oh, rama-rama. Rama-rama? Ya. Dan reincarnation ni memang sinonim dengan kepercayaan Buddhism dan juga Hinduism. So itu hint yang kedua. Hint yang ketiga, hint yang paling sama-sama sekali, kita kena pergi ke belakang balik yang mana waktu dia lepak dengan Suresh, dia punya kawan tu, si Aisyah ni dah beritahu yang dia tak kisah kalau kata dia makan Char siu is babi, you know. I know. You can't eat babi, it's haram. Alah, hari tu kau makan beef okey je. Tu pun haram juga kan? So itu indication yang ketiga. Dan indication yang keempat, indication yang terakhir yang aku nampak lah, yang ni pula kita keluar daripada filem. Kru produksi filem Mentega Terbang ni kebanyakannya ialah Chinese. Dan aku tak bermaksud apa-apa benda-benda yang cumanya kalau kata Chinese bermaksud memang sinonim dengan Buddhism. Jadinya mungkin ini sebahagian daripada cara company ni untuk promote kepercayaan diorang dan dibantu oleh penulis skrip dan juga director Islam Melayu. Ada kena cocok ada. So bonus indication asasnya sekarang ni kiranya Aisyah dia tak pilih mana-mana agama tapi dia pilih cara hidup. Sebabnya Buddhism bukanlah agama tapi way of life. Dia benda-benda ni semua dia tak tunjuk jelas tapi Easter egg tu ada dekat situ. Kalau korang tengok, kalau korang sempat tengok filem tu korang akan nampak lah. Untuk jawab persoalan-persoalan ini,
Aku ni bukanlah orang yang tinggi ataupun hebat dalam ilmu agama, tapi aku sangkal apa yang diperkatakan oleh nenek disebabkan yang pertama sekali, kami penganut agama Islam. Kami menganut Islam bukanlah disebabkan oleh paksaan, tapi itu adalah kewajipan. Dan kedua, kenapa umat Islam yang sebenar sangat defensif dan juga sangat menjaga kesucian agama Islam. Dan bila kata dipermainkan ataupun diperlekehkan, makanya kami akan marah. Sebab apa? Sebabnya agama ni, tak kisahlah mana-mana agama pun, ialah foundation, teras, asas dekat dalam diri kita. Kalau asas tu lemah, tak kuat dan juga kita tak pertahankan, al-maknanya hancurlah diri kita sendiri. Rapuh, punah, hancur. Kepercayaan agama ni memang satu benda yang berbaloi dan patut kita pertahankan. Sebab kalau kata dalam diri kita tak ada asas dan juga jati diri yang kuat, kita bukanlah manusia tapi sebaliknya pokok ataupun binatang. Dan disebabkan Muslim cintakan Islam dan juga mempertahankan agama ni sejak beribu tahun dulu, itulah sebab kenapa Islam masih lagi berdiri kukuh dan juga teguh dekat dalam dunia ni. Sebab tu dalam Islam kita disuruh untuk pegang foundation tu, iaitu kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul. So asasnya sekarang ni kau pertahanlah macam mana pun, filem ni tetap sampah dan juga sebenarnya amat bertentangan dengan agama Islam. Kita memang diajar dan disuruh untuk hormat agama lain, tapi bukanlah sampai lembik dan juga membiarkan anak cucu kita untuk pilih agama lain dan bukan pilih agama Islam. Dan pesanan untuk nenek, jangan selalu sangat tengok CNN. Itu yang buatkan nenek punya pandangan dekat agama Islam ni, agama kami ni banyak sangat toksik. Dan kata pepantun, balik ladang bawa nangka. Manis lemak, enak rasanya. Dia sendiri buruk sangka terus kutuk agama kita. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. Aku cuma nak maklumkan dekat korang, Alhamdulillah aku dah keluarkan jenama pakaian aku sendiri. Jenama pakaian tu. Dan aku dah keluarkan design t-shirt aku. Yang pertama, yang mana korang boleh dapatkan melalui WhatsApp. Aku ada kongsikan link dekat pin komen. So kalau korang berminat untuk beli, korang boleh WhatsApp nombor yang aku bagi tu. Miles